Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya Muhammad Zakwan bin Muhammad Zaki bersama dengan kumpulan saya akan memberitahukan tentang aplikasi falsafah sejahtera dalam aspek ekologi, kebebasan dan hak asasi, sains, teknologi dan inovasi serta isu-isu etika dalam fun, food and fashion. Jadi, yang pertama adalah aplikasi falsafah dalam aspek ekologi. Ekologi adalah satu cabaran sains yang mengkaji habitat di interaksi antara benda hidup dengan alam sekitar. Perkataan ini dicipta oleh pakar biologi Jerman dan pengikut Darwin pada tahun 1866 iaitu Ernst Haeckel. Menurut Ernst Haeckel, perkataan ekologi berasal daripada perkataan Yunani iaitu oikos yang membawa maksud rumah atau tempat tinggal dan logos yang membawa maksud kajian. Ini bermakna ekologi adalah satu bidang sains yang mengkaji tentang rumah atau tempat tinggal organisma hidup. Kini istilah ekologi ini telah digunakan secara meluas dan merujuk kepada kajian saling hubungan antara organisma dengan persekitaran dan juga saling hubungan di kalangan kumpulan organisma itu sendiri. Berdasarkan pengertian ekologi berikut, dapat disimpulkan bahawa falsafah ekologi adalah berkait rapat dengan hubungan interaksi antara manusia dan alam sekitar. Falsafah ekologi adalah satu teori yang bersandarkan kritikan terhadap trend sosial, politik dan anti-ekologi semasa. Murray Bookchin merupakan seorang pengarang dan aktivis alam sekitar, telah mengasaskan teori falsafah ekologi sosial sebagai satu konseptual yang melihat pada pembangunan yang seimbang. Teori ini diwujudkan untuk memberi sokongan terhadap pandangan rekonstruktif dan transformatif, khususnya mengenai isu-isu sosial dan alam sekitar. Komponen ekologi sosial ini adalah bersandarkan kepada beberapa aspek yang mana melihat manusia sebagai kunci utama dalam falsafah ini. Murray Bookchin melihat manusia sebagai suatu entiti yang mempunyai kuasa untuk mengubah dan memanipulasi persekitarannya. Falsafah ekologi sosial mempunyai corak pemikiran yang berbeza daripada falsafah lain, ianya mengambil manusia sebagai suatu elemen utama untuk melihat perubahan ekologi. Salah satu aspek dalam falsafah ini adalah politik. Bookchin menganggap politik sebagai suatu kuasa untuk menentukan peraturan dan garis panduan dalam sesebuah komuniti. Dalam falsafah ekologi, politik memainkan peranan yang besar dalam menentukan keseimbangan interaksi antara manusia dan alam sekitar, khususnya dalam ekonomi. Ianya dapat dilihat bagaimana politik sesebuah negara bertindak. Jika ahli ekonomi hanya mementingkan keuntungan, maka kerosakan alam sekitar amat sukar untuk dielakkan. Tidak dinafikan bahawa ekonomi yang baik adalah cerminan negara yang kuat dan kukuh dan akan menjadikan negara tersebut kuasa yang besar. Namun, kepentingan alam sekitar juga haruslah dijaga dengan baik. Terdapat juga kritikan dalam falsafah ekologi sosial yang dibawa oleh Murray Bookchin. Kritikan yang pertama adalah timbul beberapa persoalan berkenaan hierarki sosial. Yang pertama, adakah hierarki sosial sentiasa membawa kepada kemusnahan alam? Dan yang kedua, adakah komuniti sosial yang tidak mempunyai hierarki sosial memelihara alam sekitar dengan baik? Kritikan kedua berkaitan dengan konsep amalan hijau. Di dalam buku Bookchin sendiri menyatakan ianya bukanlah hijau sekiranya haiwan ternakan itu dipelihara di dalam kandang. Dan yang kedua adalah konsep amalan hijau yang tidak jelas. Kritikan ketiga adalah berkaitan dengan konsep egalitarian, iaitu konsep yang merujuk kepada kesamarataan dalam sesebuah komuniti. Aplikasi falsafah sejahtera dalam aspek ekologi. Di dalam keseluruhan pembincangan tentang teori falsafah ekologi sosial yang dibawa oleh Murray Bookchin, dapat difahamkan bahawa terdapat beberapa hal yang mungkin sukar untuk dilaksanakan, terutama dalam aspek politik, iaitu pengurusan dan kuasa. Oleh kerana aspek ini memainkan peranan yang cukup besar dalam falsafah ekologi sosial yang dibawa oleh Murray, pengurusan dalam falsafah ekologi sosial ini membawa maksud sebilangan besar mereka yang berkuasa yang membuat keputusan hanya melihat dari sudut ekonomi dan terus mengabaikan alam sekitar. Manakala kuasa merujuk kepada hierarki sosial yang berbeza-beza serta mempunyai kuasa yang berbeza untuk membuat keputusan yang berkemungkinan bukanlah untuk kepentingan bersama. Terdapat
dalam penyelesaian yang diketengahkan yang mana melibatkan kepada pengurangan penggunaan sumber bagi mengelakkan pembaziran serta mengamalkan kawasan hijau. Namun, terdapat juga kritikan yang dapat diwujudkan berdasarkan kelemahan dalam perbahasan dalam falsafah ini. Tidak dinafikan bahawa falsafah ekologi sosial adalah falsafah yang agak kuat dari aspek konseptual, namun mengaplikasikannya dalam dunia sebenar bukan sepenuhnya boleh digunakan. Falsafah ini adalah bersifat anthropocentrism yang mana melihat manusia sebagai punca permasalahan dalam masa yang sama sebagai satu penyelesaian. Manusia haruslah bersifat egalitarian bagi memastikan keharmonian dan dalam hubungan kompleks dan mutual di antara manusia dan alam sekitar. Nilai humanisme dan environmentalism sebagai satu entiti yang saling berkait rapat dan mempengaruhi antara satu sama lain. Kesimpulannya, falsafah ekologi sosial merupakan falsafah yang agak radikal, khususnya dalam membincangkan tentang hubungan mutual dan kompleks di antara manusia dan alam sekitar, dengan melihat hubungan di antara manusia yang egalitarian bagi memastikan hubungan keharmonian dapat dicapai yang bertujuan dalam pembangunan yang mapan. Seterusnya, dapat menjaga kelestarian alam sekitar dan mewariskannya kepada generasi seterusnya. Terima kasih. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya akan membincangkan tentang topik kebebasan dan hak asasi. Apakah itu kebebasan dan hak asasi? Hak asasi adalah hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir lagi. Kebebasan asasi itu pula adalah suatu bentuk hak yang harus dimiliki oleh setiap warga negara dan rakyat yang berada di bawah pemerintahan demokrasi. Hak asasi manusia adalah berdasarkan kepada perisytiharan yang dibuat oleh Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UN pada 10 Disember 1948. Perisytiharan ini juga turut dikenali sebagai Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat UDHR. Perisytiharan ini adalah untuk mendesak negara-negara anggota untuk menegakkan sejumlah hak kemanusiaan seperti hak sivil, hak ekonomi dan hak sosial. Usaha untuk mewujudkan undang-undang yang berkaitan dengan piagam ini telah menimbulkan perdebatan antara negara-negara sehingga perjanjian antarabangsa telah diadakan. Terdapat dua perjanjian antarabangsa di sini, iaitu yang pertama adalah International Covenant on Civil and Political Rights dan yang kedua adalah International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Hak asasi manusia telah dibahagikan kepada 4 kebebasan utama, iaitu yang pertama adalah kebebasan daripada keturunan, kebebasan untuk berkemahuan, kebebasan hak untuk bersuara dan kebebasan kepercayaan. Dua jenis kebebasan yang diperuntukkan. Yang pertama adalah kebebasan mutlak. Kebebasan mutlak ini adalah kebebasan yang tidak boleh disekat sama sekali. Sebagai contohnya, kebebasan dari perabdian dan hak tidak dipercayaakan atas kesalahan yang sama. Yang kedua adalah kebebasan bersyarat. Kebebasan bersyarat ini adalah kebebasan yang dihadkan oleh sekatan undang-undang. Sebagai contohnya, kebebasan agama, kebebasan dikerja paksa dan hak mendapat pendidikan. Perkara dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Terdapat 9 perkara dalam perlembagaan ini, iaitu yang pertama adalah perkara 5, iaitu kebebasan diri. Perkara 6 adalah keabdian dan kerja paksa dilarang. Perkara 7 adalah perlindungan daripada undang-undang jenayah kuat kuasa ke belakang dan perbicaraan berulang. Perkara 8 adalah kesamarataan. Perkara 9 adalah larangan buang negeri dan kebebasan bergerak. Perkara 10 adalah kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan. Perkara 11 adalah kebebasan agama. Perkara 12 adalah hak berkenaan dengan pendidikan dan perkara 13 adalah hak terhadap harta. Saya akan mengulaskan sedikit tentang perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah kebebasan diri. Seseorang bebas dan tidak boleh diambil nyawanya kecuali dituntut oleh undang-undang sahaja. Seseorang harus diberitahu sebab dia ditangkap, dan seseorang bersalah itu boleh berunding dan dibela oleh peguamnya untuk mendapatkan pembelaan sebaiknya. Keabdian dan kerja paksa dilarang. Tidak ada seorang pun boleh ditahan sebagai abdi, kerja atau khidmat yang dikenali mana-mana orang sebagai akibat daripada sabitan salah tidak dikira sebagai kerja paksa kerana dia di bawah pengawasan. Seterusnya adalah perlindungan daripada undang-undang jenayah kuat kuasa ke belakang dan perbicaraan berulang. Seseorang hanya dihukum atas perbuatan yang salah di sisi undang-undang. Seseorang yang dibebaskan tidak boleh didakwa atas kesalahan yang sama.
Ini adalah kesamarataan. Semua orang berhak mendapat perlindungan yang sama rata dari segi undang-undang, tidak kira bangsa, agama maupun budaya. Tidak boleh ada diskriminasi yang memihak mana-mana orang atas alasan bahawa dia seorang rakyat raja. Tiada diskriminasi terhadap warga negara semata-mata atas alasan agama, keturunan dan jantina. Larangan luar negeri dan kebebasan untuk bergerak. Setiap warga negara bebas bergerak dan bermastoti di mana-mana negeri dan wilayah persekutuan. Walau bagaimanapun, Parlimen boleh mengenakan sekatan atas tujuan keselamatan kesihatan awam dan hukuman atas bersalah. Kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan. Setiap warga negara bebas memberi pandangan, berhimpun secara aman dan menubuhkan persatuan. Walau bagaimanapun, Parlimen boleh menyekat kebebasan ini demi keselamatan negara. Kebebasan agama. Setiap orang berhak menganuti agamanya sendiri. Setiap orang tidak boleh dipaksa untuk membayar cukai khas untuk agama. Agama persekutuan ialah agama Islam, maka rakyat beragama bukan Islam tidak boleh sesuka hati menyebarkan agama mereka dalam kalangan orang Islam. Hak berpendidikan. Setiap warga negara berhak mendapatkan pelajaran yang sama daripada pihak berkuasa awam. Kumpulan agama berhak menubuhkan dan menyelenggarakan institusi pendidikan. Hak terhadap harta. Setiap warga negara berhak mengumpul dan mengagihkan hartanya. Pampasan harus diberi apabila harta seseorang perlu diambil alih melalui undang-undang. Seseorang bersalah boleh dilucutkan hartanya mengikut peruntukan undang-undang. Prinsip-prinsip Malaysia berhubung dengan hak asasi. Yang pertama adalah bersifat sejagat, tidak boleh dipisahkan dan saling bergantung antara satu sama lain. Yang kedua adalah memegang teguh dengan prinsip yang objektif, tidak berpihak-pihak dan tidak memilih. Yang ketiga adalah menolak sebarang prinsip mempolitikkan dan memilih kasih akan hak asasi. Yang keempat adalah menghormati dan mematuhi sepenuhnya kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. Hari ini saya akan membincangkan tentang aplikasi falsafah sejahtera dari aspek sains, teknologi dan inovasi. Kita melihat kepada definisi sejahtera. Sejahtera bermaksud aman, makmur, senang dan tenteram, terpelihara daripada bencana, mensejahterakan keadaan, mengamankan, menyelamatkan kesentosaan dan ketenteraman. Saya menyentuh falsafah daripada falsafah sains, teknologi dan inovasi. Sains berasal daripada perkataan Latin yang iaitu scientia atau ilm dalam bahasa Arab iaitu ilmu. Sains merupakan cabang ilmu yang mengkaji sekumpulan pernyataan yang terbukti dengan fakta-fakta hasil tinjauan, cerapan dan susunan yang teratur dalam bentuk hukum hakam. Sementara teknologi yang berasal daripada perkataan Latin iaitu techne yang bermaksud kemahiran atau craft iaitu kemahiran manusia yang diperoleh melalui pengetahuan dan kelaziman. Saya mengambil contoh aplikasi dalam sains, teknologi serta inovasi dalam pembinaan tamadun Islam. Tamadun Islam telah menginovasikan iaitu hospital yang pertama dibina pada zaman Umayyah dalam mengawal penyakit mental. Kita lihat pada sarjana Islam dalam bidang perubatan iaitu Ar-Razi yang membezakan antara penyakit cacar dan campak serta menulis tentang dalam menulis kitab Al-Hawi. Al-Ahwazi merawat keterpelocokan dan kepatahan tulang. Ibn Sina iaitu sarjana Islam yang mencipta buku kanun fiktif yang menjadi rujukan
kepada semua pengamal-pengamal perubatan di dunia sekarang ini. Kita lihat pada sarjana Islam yang kedua, iaitu saya melihat contoh kepada sarjana Islam iaitu Al-Khawarizmi yang mencipta algebra untuk kegunaan matematik pada zaman sekarang ini. Kita lihat pada kimia dalam dunia ini. Pengasas kimia iaitu Jabir Ibn Hayyan telah mencipta pelbagai barang-barangan kimia. Kimia seringkali sangat diperlukan. Mesin-mesin besar di industri memerlukan logam yang baik dengan sifat yang sesuai dengan keadaan dan bahan-bahan yang digunakan. Cara tamadun Islam mengkaji sains. Mereka mempelajari segala perkara yang diketahui manusia sebelum mereka. Mereka membetulkan pemerhatian zaman lepas dengan mengorak bidang-bidang sains baharu. Mereka mengkaji ilmu sains berpandukan Al-Quran dan hadis. Mereka memberi tumpuan kepada fakta-fakta yang mengabaikan andaian-andaian. Mereka menggunakan asas-asas dan istilah yang diambil secara langsung dalam bahasa Arab. Kita lihat kepada aplikasi sains, teknologi dan inovasi dalam tamadun barat. Sains barat moden yang melibatkan prinsip dan dasar dalam proses penerakaan dalam alam sains ini. Sains moden yang mempunyai latar belakang yang tersendiri telah mewujudkan suatu bentuk kefahaman yang telah berakar umbi dalam masyarakat hari ini. Sejarah silam mencatatkan bahawa sains barat moden merupakan sains yang dibangunkan setelah tercetusnya revolusi perindustrian pada akhir abad ke-18 yang telah mengubah masyarakat tani kepada masyarakat bandar. Sains dan teknologi seterusnya berganding bahu melahir ciptaan-ciptaan yang boleh digunakan untuk pembangunan masyarakat. Selepas revolusi Perancis, gereja tidak lagi memainkan peranan utama dalam kehidupan masyarakat Eropah setelah kekalahannya dalam pertarungan dengan sains. Sebaliknya, muncul suatu gambaran alam dan masa depan yang baru terhadap tamadun baru Eropah apabila sains dan teknologi telah dijadikan teras peradaban barat. Cara barat mengkaji sains. Mereka mengimani rasionalisme. Sains hanya untuk sains. Mereka menggunakan satu kaedah untuk mengetahui kebenaran, iaitu empirical. Mereka bersikap bebas emosi sebagai kunci mencapai kerasionalan. Mereka tidak memihak, iaitu neutral. Seorang ahli sains seharusnya meminati ciptaan ilmu dan natijah penggunaannya. Ketiadaan sikap berat sebelah. Pengesahan penyataan sains hanya bergantung kepada operasi-operasi pembuktian dan tidak pada orang yang membuatnya. Kita lihat pada kesimpulannya. Kesimpulan daripada tajuk kali ini, dengan penghayatan falsafah sejahtera dalam sains, teknologi dan inovasi, pelbagai disiplin yang berkaitan dengan sains dapat diilhamkan dengan panduan pegangan masing-masing supaya selari dengan ideologi masing-masing. Bagi pegangan Islam, sains, teknologi dan inovasi hanyalah alat untuk mencari keredaan Allah dalam satu bentuk pengabdian yang ada fungsi rohani dan sosialnya. Memihak kepada kebenaran, jika suatu bentuk pengabdian
ahli sains mestilah mengambil kira akibat-akibat yang timbul daripada penemuan-penemuannya. Ibadah ialah amalan dan natijah mestilah suatu yang baik. Jika tidak, ahli sains hanyalah ejen yang tidak bermoral sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saiful Zahiri bin Ahmad, Kronometri D041910050, Session 5, Fakulti Kejuruteraan Mekanikal. Saya hari ini akan menerangkan aplikasi falsafah dalam aspek isu-isu etika dalam fund food nutrition. Orang Barat tidak pernah berputus asa untuk melemahkan umat Islam di serata dunia. Berbagai cara mereka gunakan untuk merosakkan anak muda Islam yang kini semakin lalai dengan godaan mereka. Fun, Food, Fashion, 3F yang kini mungkin memberi kesan yang mendalam dalam kehidupan sehari kita. Dan di sini mereka mula mengatur langkah untuk merosakkan umat Islam. Bukan sahaja di Malaysia, malah di serata tempat yang dihuni oleh umat Islam. Dan selalunya 3F tersebut dikaitkan dengan kaum Hawa kerana mereka merupakan mangsa dalam kes tersebut. Saya akan menerangkan apa itu pengertian fun, food dan fashion. Yang pertama sekali, fun. Fun bermaksud keseronokan. Siapa yang tidak suka untuk menonton filem atau drama? Dari filem bergenre sedih, gembira, aksi dan romantik yang telah banyak disediakan untuk tontonan kita semua. Kini kita tidak perlu mengeluarkan duit untuk mendapatkan hiburan tersebut dengan pergi ke panggung wayang, kerana perkara tersebut mudah didapati di hujung jari kita sahaja, iaitu di dalam telefon pintar yang majoriti semua rakyat Malaysia memilikinya. Keseronokan juga boleh didapati dari pelbagai sumber seperti muzik, sukan, melancong yang boleh melalaikan diri kita. Seterusnya, food. Siapa tidak tahu apa pengertian food? Food ialah makanan. Di sini, makan saja dijadikan perkara asasi yang dilakukan oleh masyarakat sekarang untuk meneruskan kehidupan. Ia dijadikan sebagai satu hobi yang dilakukan seperti pergi ke restoran ternama untuk membuat naik di laman sosial sehingga tidak memberikan tentang harga dan lain-lain. Mereka juga sanggup menghabiskan wang semata-mata untuk pergi ke restoran mahal bagi menjamu hidangan tersebut sehingga kita lupa adab-adab untuk makan yang telah ditinggalkan oleh Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad SAW. Seterusnya, fashion. Fashion bererti cara berpakaian. Masyarakat kini amat mementingkan penampilan diri, iaitu penampilan luaran, sehingga sanggup menghabiskan beratus-ratus untuk kelihatan cantik dan tampan di mata manusia. Fashion selalu dikaitkan dengan kaum Hawa kerana mereka yang sering melakukan kesilapan. Untuk kelihatan cantik, mereka sanggup untuk tidak bertudung, menutup dada, berpakaian ketat yang memudahkan bentuk tubuh badan dan tidak menutup aurat. Mereka juga sanggup melakukan pembedahan plastik untuk kelihatan cantik sehingga melanggar perintah Tuhan. Pembedahan plastik ini amat terkenal di negara Korea Selatan kerana ibu bapa mereka menyimpan wang untuk mereka, untuk anak-anak mereka bagi mengambil pembedahan plastik untuk melawakan anak mereka. Isu-isu wujud akibat fun, food and fashion. Pada masa kini, industri yang berkait akan isu ini masih berkuat kuasa dengan menyebarkan perkara tersebut di dalam KTV dan laman sosial agar produk-produk mereka laris di pasaran. Mereka meraih keuntungan daripada fun, food and fashion. Sikap menerusi dapat dikaitkan dengan mereka kerana produk mereka dapat menghasilkan keuntungan yang lumayan. Selain itu, sekularisme telah memasuki dalam kehidupan kaum muslimin biarpun sebuah negara majoriti penduduk muslim, namun gaya kehidupan mereka adalah sekular kerana agama disisih malah hanya guna pada masa tertentu sahaja. Di samping itu, kebebasan individu menjadi motor kehidupan zaman kini.
Mereka bebas melakukan apa sahaja tanpa ada siapa yang mengaturnya. Dengan cara ini, kehidupan hanya bergantung pada diri kita sendiri tanpa bimbingan. Sekiranya kita pilih untuk sesat, maka sesatlah diri kita. Masyarakat yang terpengaruh oleh jenama-jenama terkenal pula di dunia dan menyebabkan peningkatan tingkah laku konsumtif masyarakat itu sendiri. Kita perlu mengikuti televisyen, tapi kita harus bijak memilih fashion. Kita mesti pandai memilih apa yang harus kita pakai dan apa yang kita patut pakai. Jangan hanya kerana fashion kita akan menjadi konsumtif. Pakai pakaian sesuai, jangan berlebihan atau glamour. Kesimpulannya, sesungguhnya perbezaan warna dan bahasa adalah petunjuk perbezaan keberadaan, sifat dan keperluan setiap orang. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga mustahil untuk hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia dapat berkembang mengikut sifat setiap persekitaran. Dari sini, kita dapat memahami bahawa profesi tersebut menuntut kita untuk lebih memperhatikan semua keperluan manusia, baik dari segi rohani dan material. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.